535. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Suara tak jelas. Suaranya jauh. Ustazah tak dengar IG. So Ustazah rasa tak ada wire direct. Yang tu better Ustazah rasa. Cubaan suara, Masya Allah. Jauh sangat suaranya, tak dengar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Aircon ni dah kuat balik pula, sejuk. Yang macam tadi okey dik. Tak dengar. Oh, Ustazah di mana? Saya sekarang berada di galeri Ustazah Asma Harun. Di tepi bunga di galeri Ustazah. Ya, galeri Ustazah Asma Harun bulan 10 insya-Allah, doakan tengah ataupun hujung bulan 10. Bulan ni lah. Kita akan buka secara rasmi outlet galeri Ustazah Asma Harun. Dik, dapat tak mai sini? Meh. Kita awak buat ni tapi tak bunyi tu maksudnya dia tak ubah tadi. Okey. Kan fan kita buat satu je. Ya, tak dengar, tak ada suara. Tak bawa yang wire tu. Memang nak kena sebenarnya standby everything. Standby tu standby ni bila jadi macam ni. Di IG okey. Tak ada suara macam-macam ya. Sebab tak ada bateri ke apa? Sebelum ni kan dah pernah dah Ustazah kena tak ada suara. Lepas tu takut tak baiki lagi kot. Apa khabar semua? Petang-petang buat apa? Petang Selasa buat apa? Petang-petang main pokok ke? Kan? Ada cikgu-cikgu sekarang ni dah sibuk pergi ke sekolah. Dah balik kan? Masya Allah. On the way ni ada yang balik kerja daripada pejabat. Mungkin tak sampai lagi ke rumah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ini petang-petang borak santai. Saya kan nak tanya juga sahabat-sahabat semua. Kita nak buat satu webinar parenting sebenarnya. Yang akan menggabungkan saya, Ustaz Abdullah Amin dan juga Bonda Nur. InsyaAllah webinar ni akan dilaksanakan pada 30 Oktober. Saya masih lagi duk fikir bersama dengan tim nak buat tajuk apa. Kan, nak buat tajuk apa, tajuk utama webinar tu apa dan tajuk yang kecil tu. Saya cuma nak tanya pendapat sahabat-sahabat, cadangan, nak minta kupas bab apa? Isu apa? Saya fikir saya akan kupas bab pendidikan anak perempuan. Ustaz Abdullah Amin akan kupas bab pendidikan anak lelaki.
Manakala Bondenno pula akan mengupas tentang pendidikan remaja. Sebenarnya pendidikan kepada remaja. Fokus kepada bagaimana parenting skill dengan remaja. Jadi sebab Bondenno memang dah ada pengalaman, anak-anak pun dah meningkat dewasa, kan, remaja lebih daripada anak-anak kami lah. Ada remaja lelaki, ada remaja perempuan. Jadi itulah dia. Boleh simpan tarikh 30 Oktober. Satu hari pagi sampai petang, 3 slot. Cuma saya duk fikir tajuk, kemudian mana yang wire? Always kena standby sebenarnya. Dua-dua. Yang cordless dengan yang wire. Suara tak berapa dengar. Alahai suara tak jelas balik. Rupanya tak dengar. Okey, minta maaf. Oh, kamera pun buram-buram. Kamera pun tak jelas ya. Isu akhir zaman ni Ustazah. Okey. Tak apa. Kamera tu seorang je. Cuma suara lah semua komplain. Suara tak dengar. Itulah dia sahabat-sahabat. Kadang-kadang isu teknikal kan tak settle-settle. Ada saja masalahnya. Minta maaf ya. Okey. Ulang. Ada yang minta ulang saya cakap apa. Macam ni. 30 Oktober ni insya-Allah kita akan buat satu webinar khas untuk parenting. Parenting skill. Saya akan bawakan bab parenting fokus kepada anak perempuan. Manakala Ustaz Abdullah Amin akan bawa parenting skill untuk anak lelaki. Maksudnya parenting daripada seorang bapa. Saya akan bawa parenting daripada seorang ibu. Sebelah petang pula insya-Allah akan ada slot bersama dengan Bondenno parenting skill untuk remaja. Umum remaja lelaki, remaja perempuan. Remaja sampai umur 20-an pun remaja lagi lah. Okey, sekarang saya sedang berada di Galeri Ustazah Asma. Galeri Ustazah Asma Harun. Pasal webinar tu kita belum lagi siap poster ke apa. Cuma saya nak tanya daripada pandangan tuan-puan, ibu-ibu, kan, sahabat-sahabat semua sangat penting. Supaya saya tak nak buat webinar short sendiri. Saya nak mungkin tuan-puan boleh bagi Ustazah, boleh tak tekankan isu ni? Boleh tak kupas tentang isu ni? Sebab saya akan bergabung dengan Ustaz Abdullah Amin dan bergabung juga dengan Bondenno. Mereka ni orang yang berpengalaman dalam bab parenting, menulis buku parenting dan banyak menyampaikan program, maksudnya motivasi, ceramah, talk berkenaan dengan parenting skill. Jadi, saya kalau boleh nak perkara yang memang datang daripada para penonton, cadangan nak kupas isu apa. Begitulah supaya kami tak syok sendiri. Kan, cakap apa yang kami nak cakap, tapi kami nak berkongsi apa yang sahabat-sahabat perlu dan kami juga perlu sebenarnya. Macam tu. Okey, ini satu orkid yang sangat cantik kan, warna merah merun gitu. Saya berada di galeri ni, background salah satu sudut galeri Ustazah Asma di Seremban. Nanti insya-Allah dah boleh buka galeri kita ni kan, kita sama-sama datanglah, jumpa. Saya kadang-kadang memang ada. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ada satu isu yang sahabat-sahabat banyak minta PM saya, minta saya kupas tentang tersebut. Jadi dia melibatkan anak juga. Founder produk yang sangat seksi, yang selalu tunjuk, mungkin dia jual geda kot. Kita panggil geda. Apa tu ya? Tuan-puan sekalian, korset. Korset tu kan. Jadi dia selak, tunjuk habis dia pakai korset. Memang betul ada artis-artis yang yang buat iklan promo kan. Buka. Oh, okey. Ini jadi berat kalau macam ni tau. Minta maaf ya pasal masalah suara ni. Okey, kita cuba. Harap-harap tak ada masalah. Nanti cek ya yang mana saya kena buang ni. Sebab kau tak jadi berat. Okey. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Jika ada apa-apa isu semasa yang dicadangkan untuk saya kupas, untuk saya sentuh, untuk beri perhatian, sahabat-sahabat sebenarnya boleh PM ataupun boleh komen kan di ruangan. Petang ni pun, nanti saya akan baca. Komen-komen tuan-puan sekalian ni saya baca. Terima kasih sangat pada sahabat-sahabat yang bagi star. Sekarang ni dah boleh nampak balik dah berapa jumlah star.
Dan Alhamdulillah tuan-puan sekalian, untuk September kita dapat sumbangan star daripada FB, jumlah yang agak tinggi. Tapi saya kena rahsiakan, bukanlah tinggi benar tuan-puan sekalian. Tapi agak-agak tinggi jugalah. Alhamdulillah lah. Maksudnya, cepat dik, mana satu? Okey. Yang mana jumlah star tersebut boleh cover bayar gaji lebih kurang dalam 10 orang pekerja. Subhanallah. Yang mana pekerja ni lah yang bantu kerja, gerak kerja dakwah, kerja amal dan sebagainya. Syukur. Alhamdulillah. Jadi, cuma saya nak berkongsilah kegembiraan. Sebelum ni kan, mungkin Mark Zuckerberg. Betul Mark Zuckerberg. Mungkin kan ada masalah FB, WhatsApp apa semua. Mungkin dia ada buat sesuatu. Sekarang dah boleh nampak balik jumlah star. Sebelum ni kosong tau, tak tahu berapa. Tapi di IG tak payah bagi star. Sebab star ni dia berperanan di FB saja. Okey, nanti kita bantu guideline. Ada orang tanya ramai macam mana nak bagi star. Saya tahu ramai juga artis yang jadi, dia bukan founder tapi dia mungkin dibayarlah untuk paid review kan. Pun seksi tunjuklah pakai korset tu, selak-selak, tunjuk habis bentuk badan. Saya bukan nak fire selalu, nak bidas. Ustazah ni sikit artis. Orang ramai, orang masyarakat awam pun ramai juga seksi. Kenapa asyik serang artis? Kenapa asyik mention artis? Tuan-puan sekalian, memang ramai perempuan seksi sekarang. Kita doakanlah. Tapi sebab mereka tu tidak ada pengaruh. Maksudnya tak ada pun orang dia seksi dia lah. Mungkin orang tengok, lalu naik syahwat, dia dapat dosa dengan berapa orang yang tengok. Tapi bila artis, dia post di Insta, dia post di FB, di TikTok dan sebagainya yang tengok ratus ribu sampai juta dan sebagainya. Jadi, bila kita dapat, kita kena kawal, kita kena kontrol. Saya kadang-kadang terfikir juga, sebenarnya mungkin ya peranan agensi agama. Contoh Jabatan Agama, Jabatan Mufti, Majlis Agama, JAKIM, mana-mana agensi agama, sebenarnya saya rasalah suatu hari nanti sangat mengharapkan mereka boleh panggil artis-artis di dalam negeri. Kalau founder produk, maksudnya public figure, kita sebutkan public figure ataupun kita sebut apa ni sekarang ni? Founder, public figure, satu lagi. Ni orang yang berpengaruh ni. Maksud apa? Influencer, orang yang berpengaruh. Influencer ni seseorang yang ada follower, yang ada pengaruh. Yang mana orang boleh follow, orang boleh ikut. Baik ke? Baiklah. Buruk? Buruklah. Jadi saya kira jika adalah contohnya rakyat negeri saya Terengganu. Kan ada, dia influencer dan dia mempengaruhi dan dia telah menyebabkan keresahan awam. Kan? Kalaulah kita mengekang ajaran sesat dengan secepatnya begini-begini yang melibatkan akidah, sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar kan, mereka mendedahkan aurat yang bukan sekadar biasa, yang dahsyat sangat tuan-puan sekalian, yang dahsyat sangat, yang memalukan, menjatuhkan maruah wanita Islam dan dia bukan tak tahu. Jadi saya kira mungkin Jabatan Agama boleh panggil, hantar surat, hantar notis, dipanggil untuk diberi nasihat. Mungkin nasihat orang awam tak pakai, orang komen memalukan gini-gini, betul kan? Tetapi bila dia dipanggil oleh Jabatan Mufti, Jabatan Agama, JAKIM, diberi surat peringatan, nasihat, kan dipanggil oleh para ustaz, gini-gini apa yang anda buat telah menyebabkan kita ni negara Islam, kan ramai dah yang membuat laporan di atas salah laku di khalayak ramai. Dari sudut syariat, dari sudut Islam itu jelas. Kalau dia kata ini hak asasi manusia ya, tuan-puan sekalian, rukun negara kita yang kelima pun ada. Rukun negara yang kelima iaitu menjaga adab tata susila. Tak kira lah orang Islam ke bukan Islam ke, menjaga adab tata susila. Itu memang ada tuan-puan sekalian. Jadi apabila dah hilang adab tata susila, dah tak ada sifat malu, maka pihak berwajib boleh memberi nasihat ataupun kita nak ambil tindakan kan, kita kata tak boleh. Kalau arak itu haram kan, boleh dikenakan jenayah syariah. Pergi main nombor ekor pun jenayah syariah. Boleh dikenakan jenayah syariah. Lepas tu dan kita punya live ni dia tak bergerak tau walaupun orang naik. Saya tak tahu kenapa. Dia ada isu lagi ni.
star pun tak naik. Dia statik 899. Dia sebenarnya pelik kalau tak. Dia memang ada masalah lagi lah ni. Okey. Kalau ditangkap basah pun dikira jenayah syariah. Tapi dedah aurat dia kat ramai. Walaupun dia sebenarnya maksiat. Tapi dia tidak dikira jenayah syariah. Sedangkan minum arak pun seorang-seorang. Betul kan? Main judi pun seorang-seorang. Dia tak libatkan orang lain. Dia tak buat dia kat ramai minum arak apa ni. Tapi sebab ia jelas pengharaman. Tapi pasal aurat juga dia jelas pengharaman. Mendedahkan aurat. Dedah aurat tu satu hal. Terlampau seksi. Yang melampau-lampau tuan-puan sekalian. Jadi kadang-kadang tu. Dah PM. Dah nasihat baik-baik. Follower pun dah komen. Tak jalan. Kadang-kadang kena guna kuasa viral. Supaya mereka sedar bahawasanya. Kemarahan umat Islam itu. Kadang-kadang minta maaf ya. Kalau non-Muslim hina Islam. Kita kan main lagi tak boleh terima. Kemarahan ditunjukkan berkobar-kobar. Tetapi apabila Muslim menjatuhkan maruah Islam, kan menjatuhkan maruah wanita sendiri, kita macam tidak semarah apabila orang bukan Islam menjatuhkan maruah kita. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya penghinaan kepada agama, penghinaan kepada wanita, penghinaan kepada wanita Islam berlaku banyak daripada wanita Islam sendiri. Kita mungkin tak hina Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan keji, lukis gambar yang teruk macam non-Muslim buat. Tetapi kita menghina Nabi SAW apabila kita bukan sekadar tidak taat kepada apa yang Nabi suruh, tapi kita mempermainkan lagi. Dengan ayat-ayat, dengan perkataan-perkataan, itu penghinaan. Dengan kita buat keterlaluan, okeylah Nabi minta kita tutup aurat berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi. Tak tutup aurat, bukan kata it's okay. Memang itu satu benda yang dah menyedihkan. Kita doakan ya wanita muslimah kita semakin hari semakin berhijrah. Tuan-puan sekalian, ada yang Masya Allah, dia tak tutup aurat tapi dia masih jaga adat tutusila. Dia masih ada sifat malu. Dia free hair, lepas tu dia pakai baju tak melampau. Tapi yang satu lagi pula dah tutup aurat, lepas tu pakai pula baju sampai nampak peha, sampai nampak lurah, sampai nampak terlalu seksi. Ini sahabat-sahabat sekalian, yang kita rasa macam tak tutup aurat satu hal, tetapi dia telah membuka, dia telah melampau dalam tidak menutup aurat. Faham maksud saya? Okey, saya nak cerita kisah benar. Memanglah kisah benar tu banyaklah. Cuma saya nak cerita fakta yang benar. Fakta yang benar. Fakta yang benar. Dan bila saya tahu, apa yang saya nak buat adalah saya nak boykot. Saya nak boykot. Satu. Yang kedua, saya nak bersuara. Tapi selepas ini, tim penyelidik saya memang akan buat kajian. Di mana sebenarnya hak kerajaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, hak kerajaan dan pemimpin yang mana Perdana Menteri kita Islam, hak kerajaan yang mana para pemimpin kita adalah Muslim, hak kerajaan negeri yang adanya jabatan agama, majlis agama, jabatan mufti. Macam serius je Ustazah nak bincang kan. Itu hak pihak atasan nak mengawal perkara ni. Okey, dengar dulu isu apa saya nak sebut ni. Lepas tu yang kedua, hak pekerja. Dalam bab beramal dengan Islam di negara Islam. Hak pekerja. Adakah pekerja tak ada hak untuk berpakaian muslimah di negara Islam ini apabila bos majikan tidak benarkan menutup aurat? Dan di manakah saluran pekerja ni nak disalurkan aduan dia, hak dia? Jadi insya-Allah saya akan bangkitkan isu ni dalam bulan mencintai Rasulullah. Bulan mencintai Rasulullah, antara cara kita nak tunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyambung perjuangan Rasulullah. Baiklah, pendek cerita macam ni. Saya adalah pergi menginap di sebuah hotel. Saya tak akan sebut hotel tu di mana. Hotel tu nama apa. Urusan apa saya menginap di hotel tersebut. Cuma ada seorang wanita yang pakai tudung. Tudung kecil saja. Sebab pakaian hotel tapi ada pakai tudung. Dia nampak saya, dia menangis. Tak mampu nak bercakap. Dia nangis. Nangis, tak esak-esak. Nangis. Lepas tu dia kata, Ustazah, boleh tak nak cakap sekejap? Okey, saya kata, ya puan, kenapa ni puan? Ustazah,
mungkin hari ini adalah hari terakhir saya di hotel ni. Saya dah lama cari rezeki di sini Ustazah. Tapi hari ini adalah hari yang saya ada kekuatan untuk pakai tudung. Dan bila saya pakai tudung, terus saya dipanggil oleh HR. Satu hotel yang terkemuka tuan-puan sekalian. Kalau saya sebut, saya rasa hampir semua orang kenal. 90% pun orang kenal. Kalau saya sebut, kebanyakan kita kenal. Hotel yang sangat glamour. Okey, ramai parent sukalah pergi. Baiklah, saya tak boleh bagi hint lebih ya. Kan itu saya kena saman kan. Saya pun tak tahu. Saya kena buat kajian dulu ni. Bersama tim penyelidik tentang hak-hak pekerja. Okey, dia kata Ustazah terus panggil HR dan HR bagi warning. Untuk saya buka balik tudung. Saya sebenarnya berkeras, berdegil juga nak pakai. Dan untuk pengetahuan Ustazah, memang HR walaupun orang Islam. HR walaupun orang Islam. Maksudnya memanglah hotel tu ownernya non-Muslim. Kan non-Muslim. Menetapkan pekerja wanita tidak dibenarkan pakai tudung. Tak dibenarkan memakai tudung. Jadi kami sebenarnya Ustazah ramai yang pakai tudung sebenarnya. Tapi bila kerja, 8 jam kerja, 12 jam kerja kami free hair. Kami kena buka. Dan saya diberi peringatan Ustazah. Saya beri peringatan kalau saya terus pakai tudung, saya akan mempengaruhi ramai lagi pekerja-pekerja perempuan yang lain yang nak pakai tudung dah lama akan berani juga protes syarikat, polisi syarikat untuk pakai tudung. Jadi dia diberi amaran jangan mulakan protes tu. Kamu dah tahu peraturan tak boleh pakai tudung. Saya bila dengar tu, saya kata, saya kena buat apa Ustaz? Saya kata istikharah. Saya doakan puan dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkat. Sesungguhnya ada hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, Allah akan berikan rezeki ataupun berikan sesuatu yang ditinggalkan itu melalui jalan yang halal berkali ganda. Saya dah jumpa ramai wanita. Kan Ustazah, saya dah lama kerja ni, saya tak tahu Ustazah nak buat kerja lain, tapi saya nak hijrah. Saya kata yakin dengan Allah. Puan hijrah kepada Allah, pergi menuju Allah, sudah tentu pertolongan Allah akan ada. Ujian memang ada, tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya. Cuma kena ikhlas betul-betul hijrah. Dia nangis-nangis, dia kata, ya Ustazah, saya akan kuat. Saya yakin rezeki Allah ada di mana-mana. Saya dah nekat Ustazah akan tutup aurat dengan sempurna. Saya takut Ustazah, saya mati dalam keadaan saya begitu lemah untuk mempertahankan iman dalam diri saya. Sahabat-sahabat, dimati Allah sekalian, saya kira ini perjuangan kita semua. Perjuangan kita semua. Dan kalaupun kita tersungkur disebabkan perjuangan ini di negara yang kita sebutkan Islam ada negara persekutuan, saya tak tahu di mana sebenarnya saluran pekerja-pekerja yang ditindas seperti ini. Kita bukan duduk di negara kafir, bukan di negara Yahudi, bukan di negara Israel, bukan di negara kita panggil Mak Saleh dan sebagainya. Ini negara yang meletakkan Islam agama persekutuan. Sejauh mana kerajaan sendiri bila tahu kes-kes sebegini ada, memberi amaran kan kepada pengusaha-pengusaha, kepada toke-toke, kepada pemilik-pemilik non-Muslim yang mana mereka perlu memberi hak kepada umat Islam di Malaysia yang bekerja dengan mereka untuk beramal dengan agama Islam. Saya kira ramai saja kan pekerja-pekerja non-Muslim yang bekerja di syarikat Islam yang meraihkan keperluan-keperluan agama mereka. Wallahu alam. Tuan-puan yang dimati Allah, belum masuk bab apa, tak dibenarkan solat. Saya ada orang terdekat saya, tak dibenarkan solat. Saya kata, habis tu, tak solat lah Ustazah, memang tak dibenarkan solat dan tak ada ruang solat. Tak dibenarkan solat. Tak solat, lepas tu macam mana? Balik qadha lah Ustazah, Zuhur je tinggal sekali. Kan, asar dah sampai rumah, qadha lah Zuhur. Berapa lama? Dah bertahun-tahun. Saya kata memang tak boleh alasan qadha disebabkan kerja yang tempat ni memang tak dibenarkan. Qadha itu bukan termasuk dalam qadha yang dibenarkan. Memanglah kalau kata Ustazah, kalau gitu Ustazah suruh berhenti, Ustazah ada jaminan kerja ke? Bukan saya yang jamin. Bab rezeki, bab kerja, semua itu Allah yang razak. Allah yang ghani yang muni. Tapi saya yakin insya-Allah, kalau kita berhenti kerana Allah, Allah akan menyambung ruang rezeki, Allah yang akan menyambung. Percayalah Allah takkan sia-siakan setiap hijrah dan perjuangan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi sebab itu saya nak tuan-puan sekalian bantu saya dan tim kan NGO Sahabat Amalkan, tim dakwah kita ada tim dakwah, kita ada tim penyelidik. Apa isu semasa, tuan-puan boleh tinggalkan komen. Habis live ni saya akan tengok. Tuan-puan, saya akan tengok, saya akan teliti. Sebab kalian adalah sahabat dunia akhirat saya. Kalian adalah sahabat seberjuangan saya.
kalaulah kalian tidak mampu bersuara dan Allah memilih saya untuk didengar. Kadang-kadang ada juga orang lain bersuara tapi tak viral. Faham kan? Ada juga orang lain bersuara tapi dia tak tu. Saya bukan kata saya hebat. Kalau saya bersuara je dia jadi viral, tak semestinya semua itu dengan izin Allah. Mungkin kalian menulis, kalian bercakap dah lama tetapi kurang didengari. Jadikan saya sebagai lidah perantara. Risiko memang ada. Saya bukan tidak diancam ya. Dikecam, diancam, dihina, dikeji, memang ada. Bahkan memang ada orang bagi nasihat, ustazah slow down sikit. Kita ni berhadapan dengan real penentang agama. Di kalangan liberal, sekular, feminism, kan? Di kalangan munafik, orang Islam tapi munafik. Subhanallah. Dan di kalangan musyrik sendiri, orang kafir yang betul-betul tidak suka suara-suara yang begini. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sebab itu kalau kita tersungkur dalam perjuangan, itu jauh lebih baik daripada kita tersungkur kerana kita mendapat kemenangan duniawi semata-mata. Jadi tuan-puan kan kalau ada isu apa-apa nak dibangkitkan, tulis di sini tau. Kalau PM belum tentu saya baca. PM terlalu banyak, 1000 masuk PM. Sebab tuan-puan tulis ni, nanti saya akan scroll balik, tim akan scroll tengok komen-komen. Mungkin bila tuan-puan komen, ada orang lain juga akan komen. Apa saja bebas isu semasa. Tetapi isu semasa yang sedang hangat dalam siasatan polis, tolong jangan minta saya kupas. Mungkin ada ramai juga yang pelik. Ustazah, kenapa ya? Ustazah ni biasa suka kupas isu semasa. Tapi Ustazah macam avoid je. Tak sebut langsung pasal isu panas tentang seorang pendakwa sekian-sekian. Kerana ia dah masuk dalam siasatan polis. Dah ada laporan dalam siasatan polis. Dan saya percaya polis akan menjalankan kerjanya dengan sebaiknya. Faham ya? Jadi, isu semasa apa? Berkenaan dengan artis ke? Berkenaan dengan influencer ke? Berkenaan yang tuan-puan rasa isu tersebut perlu diperjuangkan. Maksudnya perlu diberi perhatian. Kerana teguran dah dibuat tetapi tidak diendahkan. Contohnya begitulah ya tuan-puan sekalian. Okey. Betul kan FB tak bergerak? Situ bergerak tak jumlah? 1.9. Oh 1.9. Sini tak bergerak. 899. Okey. Oh okey. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak sebut tadi tu bab rupanya bukan AirAsia saja, bukan MAS saja. Airlines kita saja yang pramugari tidak dibenarkan untuk memakai tudung. Ustazah sebut direct. Kenapa nak takut tuan-puan sekalian? Itu memang jelas. Jelas sangat. Kan? Ia bukan menjadi rahsia. Tapi hotel yang saya sebut tadi masih rahsia. Dia bukan terbuka. Yang wanita ni punya dia takut. Ustazah tolong. Jangan Ustazah sebut. Hotel mana apa semua. Ustazah kena tahu sebenarnya bukan satu hotel je. Banyak sangat kawan-kawan saya pun sama. Kan diuji dengan perkara yang sama. Kan kami ni cari rezeki ni. Kami ibu tunggal kan tanggung anak-anak. Walaupun kami kerja sekian-sekian gini-gini. Tapi kami tak dibenarkan pakai tudung. Walaupun bukan kerja utama yang jaga kaunter tu. Tak. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian. Mungkin suara-suara wanita yang ditindas dalam pekerjaan begini. Perlu disuarakan oleh saya sebagai seorang wanita juga. Macam itulah. Jadi saya sebut Asia dengan MAS tadi. MAS adalah satu syarikat di bawah kerajaan. Kita pun kadang tertanya-tanya kan. Kenapa satu airlines di bawah kerajaan tidak membenarkan pramugarinya memakai tudung menutup aurat? Ke dah dibenarkan sekarang? Saya tak pastilah. Saya tak pasti. Dibenarkan dah ke ataupun masih tak dibenarkan? Dan kita tahu pramugari memang semuanya free hair lah. Kecuali pramugari nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Kenapa boleh pula ya? Kenapa boleh pula bila dalam perjalanan untuk umrah semua tiba-tiba boleh tutup aurat? Saya pernah juga naik airline, saya tak AirAsia masa tu, nak menuju ke Aceh. Rupanya sebab Aceh punya polisi, pramugari, semua yang apa-apa saja yang bila jejak saja, bumi Aceh wajib pakai tudung. Sebab itulah kali pertama saya tengok pramugari AirAsia pakai tudung. Dan pakai baju yang labuh. Sebab Aceh punya polisi, flight yang nak turun di situ pun mesti semuanya pakai tudung, menutup aurat. Jadi tuan-puan sekalian, AirAsia mungkin kita fikir okeylah ownernya non-Muslim, dia punya polisinya macam tu. Tetapi MAS Airlines kan di bawah kerajaan Malaysia ataupun sekarang wallahualam, saya tak pastilah equity pemilikan dia tu mungkin dah berkongsi kerajaan
dengan ada person, wallahu alam. Itu yang semua orang tahu, yang tak menjadi rahsia. Sebab saya dah lama tak naik flight. Sekarang ni cakap pernah belum dibenarkan pakai tudung. Okey, landing. Terima kasih. Jika saya memukul anak sebab isu kecil, apa hukumnya Ustazah? Okey, nanti kita bincang pasal. Baiklah, nanti isu parenting saya akan kupas bab memukul, rotan, bab isu hukum rotan anak. Terbaik soalan tu. Kak nak masak dulu. Bye. Assalamualaikum. Ya Kak Afiqah. Sila Kak masak dulu. Don't worry. Sambil-sambil masak tu kan, boleh je buka. Kini borak-borak biasa je Kak. Jangan risau. Okey, Ustazah, Ika dah sihat, darah tinggi dah sembuh. Alhamdulillah Ustazah, Ika dah sihat, darah tinggi dah sembuh. Afiqah. Alhamdulillah, syukur. Hotel boleh pakai tudung sis bahagian depan. Alhamdulillah, sis kerja hotel. Alhamdulillah, sis kerja hotel yang boleh pakai tudung. Saya cerita ni, kerja hotel yang tak boleh pakai tudung. Rupanya ada dan bukan sikit. Saya geram masa nak sebut nama hotel kan. Sebab kan orang pekerja ni takut, punyalah takut. Ustazah jangan bagi tahu takut saya kena saman ke, saya kena apa ke, punyalah. Saya kata ni negara Islam kot. Negara Islam. Bahkan ramai je yang Muslim bekerja di luar negara yang bukan Islam, dibenarkan berpakaian Islam. Lepas tu, okey, saya kata tak apa, nanti saya fikir. Kita boleh buat aduan kot ni. Kan? Biar dipanggil owner ni oleh kerajaan, diberi nasihat kalau tak. Dan yang saya geramnya apa? Yang support hotel ni, perhotelan ni, 90% yang pergi, 80% adalah orang Islam. Yang pergi bayar mahal-mahal, yang pergi menyumbang, yang pergi bayar yuran pula. Yang pergi bayar fees tu lah. Kos hotel tu kan. Yang bayar per naik 2 hari ke 3 hari yang menginap situ, 80% Muslim. Ya Allah, ramainya orang Muslim support kau punya hotel. Tapi kau tak boleh nak support. Ustazah dah geram kan. Kau tak boleh nak raikan pekerja Islam. Punyalah kalau saya sebut ni kan. Memang ramailah yang marah kat hotel ni. Sebab memang ramai parent support hotel ni. Sebab ada kelebihan dia lah. Kalau saya bagi hint semua orang tahu nanti. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Mungkin orang tanya, Ustazah pergi hotel non-Muslim ya? Tuan-puan sekalian. Okey, itu isu yang lain lah. Kalau nak kupas tu isu yang lain. Adalah perkara-perkara yang kalau kita pergi mana-mana, memang kalau saya tahu, mana-mana kalau saya pergi kan, kalau ada hotel tabung haji, saya duduk tabung haji. Lepas tu ada hotel bawah Masjid Agama, ya. Jadi isu ni akan dibangkitkan dan akan dikupas dalam bulan sempena Maulidur Rasul. 2 hari lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Hari ini adalah 28 Safar. Betul ya? 28 Safar. Muharram Safar. 28 Safar, tuan-puan sekalian. Safar ada 29 Safar. Jadi, hari ini 28, esok hari Rabu 29, hari Khamis ini kita akan masuk 1 Rabiul Awal. Maksudnya kita akan masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, bila masuk bulan kelahiran Nabi, ada banyak cara untuk kita menyambutnya. Dengan kita membaca sirah Nabi, kita menambahkan kecintaan pada Nabi, dengan kita membaca hadis Nabi SAW, kan, menghidupkan gambaran susuk tubuh Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga kita. Dan saya juga akan mengaktifkan menyambung perjuangan Nabi dalam amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf ramai buat dan ramai boleh buat. Iaitu menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menganjurkan program-program yang baik. Tetapi nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ada sesuatu yang lebih payah berganda daripada amar ma'ruf. Orang yang buat kebaikan biasanya dapat pujian, dapat penghargaan, kan? Jarang dikeji. Tetapi apabila buat nahi mungkar, tuan-puan sekalian, bila kita buat nahi mungkar, bukan semua boleh terima. Bila buat nahi mungkar, bukan semua akan support. Dia akan terus dapat kecaman, ancaman, kejian, makian dan sebagainya kepada mereka yang tidak sealiran. Jadi insya-Allah mungkin saya sendiri begitulah perjuangannya bila masuk bulan Rabiul Awal. Antara yang digariskan saya dah kumpulkan. Jadi kalau sahabat-sahabat semua, masya-Allah, okey. Alhamdulillah saya nikah dalam keluarga mertua yang kuat agama. Bila dah besar ni Ustazah, mak baru nak pening kepala.
adik-beradik saya yang lain tak tutup aurat, susah nak dirikan salat. Okey, ada seorang wanita ni dia share bagaimana dia lahir dalam sebuah keluarga yang tidak ada didikan agama. Tapi dia berkahwin dengan suami yang mertuanya ada kuat didikan agama. Jadi mungkin dia telah dididik oleh suaminya menutup aurat dan solat. Tapi sekarang mak ayah dia pening kepala sebab adik-beradiknya tak tutup aurat, masih lagi free hair. Mungkin free hair, wallahualam. Kemudian masih lagi tak solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak apa. Mudah-mudahan pening kepala emak tu biarlah di dunia supaya tak pening kepala di akhirat. Dan seorang ibu ayah kalau dah besar baru sedar, baru nak hijrah, tak apa. Jangan meletakkan kesalahan menghukum diri terlalu berat. Takutnya aku esok kena seksa, anak tak tutup aurat sebab aku tak didik. Buat yang terbaik saja hari ini. Buat yang terbaik hari ini. Nasihat, didik, pujuk. Kalau anak tetap tak tutup aurat, insya-Allah dah terlepas dah tanggungjawab. Bukan buat ala kadar, asal lepas. Mak dah nasihat engkau tak ikut kan? Mak dah lepas dah, kau tanggunglah. Bukan begitu ayat orang yang berusaha sungguh-sungguh. Orang yang berusaha sungguh-sungguh, dia dah umur 50 baru nak didik anak, anak dah umur 20, 30, 40, dia baru hijrah, dan dia tak akan, walau macam mana pun dia tak akan guna ayat mak dah jalankan tanggungjawab mak. Jadi mak dah lepas, kamu tanggunglah sendiri. Orang yang bertanggungjawab betul-betul tuan-puan sekalian, dia tak akan guna ayat tu. Dia akan tetap nasihat, pujuk, ajak, doa sampai nafasnya yang terakhir. Sebab ramai yang ingat sekali nasihat, 2 kali nasihat, 20 kali nasihat dah cukup. Siapa yang mengukur kadar cukup? Kalau kita kata mak dah cukup dah, mak dah buat tanggungjawab. Siapa yang ukur? Adakah kita benar telah menjalankan tanggungjawab? Sebab itu perjuangan mendidik keluarga anak diri ada perjuangan sepanjang hayat sehingga nafas yang terakhir. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Tadi pasal isu semasa, saya harap sangat sahabat boleh bagi cadangan isu semasa. Minum sikit. Bismillah. Awak buat aduan kat pihak atasan, ada namanya. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nanti saya nak baca ni komen-komen yang sangat menarik. Tapi komen IG macam mana? Hilang. Tak buat kajian sebab Ustazah tengok ada orang buat live tak hilang. Tak jumpa lagi. Ada bincang dengan Ustaz Aris, dengan orang-orang luar. Tuan-puan sekalian, sayangnya komen di IG, kalau kita buat share IGTV, semua komen hilang. Jadi macam mana saya nak baca lah? Tapi komen di FB tak hilang. Tapi saya pernah tengok orang buat live di IG, walaupun dia dah share, dia tak hilang. Boleh tak kalau sahabat-sahabat ada cara, boleh kongsi macam mana nak bila kami habis live ni kan, kita buat share IGTV, komen tak hilang. Mungkin ada siapa boleh bagi cadangan. Saya tak pasti. Pemakaian staf hospital labuhkan tudung Ustazah tak masuk dalam baju uniform. Ya, itu pun sama. InsyaAllah saya cuba bangkitkan isu tersebut. Memang nurse di hospital kan pakai baju memang dah. Tapi bila baju, tudung dalam baju, dia nampak. Dan banyak staff nurse. Saya mungkin orang kata Ustazah sebab nurse buat kerja-kerja takut tudung tu terseret. Gitu, gini kan. Itu yang disebutkan. Tapi pengalaman saya dengan beberapa hospital Islam, saya bersalin di Anur, saya bersalin di Azhara, saya bersalin juga di Hospital Salam. Dan ada juga urusan di hospital-hospital Islamik. Nurse mereka pakai tudung di luar. Nurse mereka pakai tudung di luar. Tudung yang sekadar, yelah tak boleh labu sangat sebab mereka banyak buat kerja yang melibatkan kotor, melibatkan tu. Dan saya tengok tudung di bahagian luar walaupun di luar tidak mengganggu gerak kerja mereka. Jadi kemungkinannya kita juga perlu bersuara tentang hak nurse. Nurse memang satu keperluan fardu kifayah. Perlu ada nurse wanita. Ustazah, end life Ustazah, jangan tekan end life. Ustazah tekan save life. Gitu je. Ada yang share, tekan save life, bukan end life. Nanti kita cuba. Okey. Ustazah buat live, tekan screen record. Sebelum Ustazah buat live, tekan screen record.
Sekolah menengah, sekolah rendah pun sama pakaiannya tu. Sebelum Ustazah buat live, okey, ramai pun yang bagi cadangan. Saya rasa benda tu basic. Tak perlu nak sampai buat kajian berbulan-bulan tak dapat jawapan. Saya sebenarnya dah lama minta tim cari solusi macam mana live bila saya share tak hilang komen. Selama ni hilang, sayang sangat. Saya tak dapat baca balik komen-komen. Sebab komen banyak masa live. Lepas live dah tak ada komen banyak dah. Banyak komen non-stop masa live tapi hilang. Tapi saya tengok ada orang buat, dia tak hilang komen. Terima kasih ya yang bagi cadangan. Setiap premi diwajibkan letak surau. Kalau ada surau pun surau teruk-teruk. Negara Islam tapi surau. Ya, bagus. Bagus sangat isu ni. Tapi macam mana ya? Sekarang ni kena ada orang yang pergi dekat IG, print screen semua cadangan-cadangan. Tapi komen tu sebab kita tak nak scroll. Boleh scroll tak? Masa live. Kadang tu kita tak dapat nak scroll cadangan-cadangan tu. Boleh tulis lah, boleh tengok. Kena ada seorang yang jaga IG terus print screen. Tengok ada cadangan, print screen. Jadi kita akan buat cadangannya supaya tak hilang komen. Kita dah minta lama. Saya sendiri dah tekankan isu ni lama. Tapi tim tak dapat solusi lagi. Okey, sahabat sekalian. Buku 3 saya nak share sempena Maulidur Rasul. Kami akan menjual satu buku yang baru. 366 kisah 25 Rasul. 366 kisah 25 Rasul. Buku yang sangat menarik. Harganya hanya RM39.90. Bukan kulit tebal. Kulit yang agak tebal lah. Bukan kulit nipis. Colourful. Yang sangat indah. Yang sangat cantik. Cuba tengok. Kenapa saya memilih buku ini? Untuk kita menyambut hari kelahiran Nabi. Bulan kelahiran Nabi iaitu Rabiul Awal 2 hari lagi. Lusa dah tuan-puan sekalian. Memang ada orang ustazah, saya nak kisah Nabi Muhammad je sempena bulan Rabiul Awal. Ini kisah 25 Rasul. Tapi tuan-puan specialnya, subhanallah, 25 Rasul dia start daripada Nabi Adam dan dia berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bila part Nabi Muhammad, kalau part Nabi yang lain tu, tuan-puan sekalian, dia simple saja. Kalau part Nabi lain dia simple. Kan dia simple sahaja, tapi bila part Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Bila part Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejap. Okey. Ya, dia start daripada Nabi Adam. Part Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling panjang. Contoh ya, topik part Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia start daripada salasilah keluarga Nabi. Salasilah keluarga Nabi keturunan. Kemudian tentang kisah Abdul Muttalib iaitu datuk Nabi. Kemudian tentang peristiwa tentera bergajah yang mana Nabi lahir pada tahun gajah. Kemudian pertemuan antara Abdul Muttalib dan Abraha yang mana Abdul Muttalib mempertahankan Kaabah daripada diruntuhkan. Kemudian tentang kisah burung ababil, kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kehilangan ibu dan datuk, paderi bernama Buhairah yang menghalang Nabi Muhammad pergi ke Syam. Harb Al-Fijah dan Hilf Al-Fudul. Muhammad SAW mengahwini Khadijah. Pembinaan semula Kaabah, kaum jahiliyah, penyembahan berhala. Sampai kisah semua perang-perang Nabi. Contoh perjanjian Aqabah pertama, penghijrahan Nabi. Baginda menjadi halimunan. Gua Sur. Kemudian kita tengok ada kisah Nabi SAW misi baginda di Bani dan dokumen dengan ni Masjid Nabawi. Kemudian saya tengok tadi ada kisah hari Jumaat Rukun Islam, tentera Islam kalah, perang Uhud, kemudian parit digali, alkohol diharamkan, Madinah terselamat, bermimpi Kaabah, Qaswah tidak mahu memasuki Bai'ah Ridwan, Kaisar, perjanjian Hudaibiyah, subhanallah, perang Khaybar, Bani Al-Mustalik, kan, Khaybar ditawan, pembukaan kota Mekah, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk, Haji Wada'. Subhanallah, yang simple. Siapa yang rasa macam Ustazah, saya tak boleh bacaan berat-berat. Kan, saya baca je tertidur. Kan, ini bacaan yang ringan, buku kanak-kanak. Tetapi tuan-puan sekalian, dia macam menceritakan kehidupan Nabi tu daripada tahun ke tahun. Tahun ke tahun itu, hampir, ini besar sangat dek. Yang tu. Tak, ini, tak apa. Kamu bagi, tak apa. Ini adalah bacaan, walaupun bacaan kanak-kanak. Tapi bayangkan 25 Rasul dia start pada kisah Nabi Adam, berakhir kisah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tu detail. Daripada sebelum lahir sampai kewafatan Nabi SAW. Dia bukan detail macam kitab sirah.
Tetapi ia detail, dia maksudnya dia detail daripada nabi-nabi yang lain. Dan ia bagi seorang ibu bapa yang nak bercerita sempena Maulidur Rasul ni, satu hari satu kisah je. Kan dia boleh pilih buku ni tuan-tuan sekalian hanya harga RM39.90, RM40. Siapa yang nak tinggalkan komen. Siapa yang nak tinggalkan komen, insya-Allah kita akan post segera. Jadi kita kena hidupkan sepanjang bulan-bulan awal ni mengenali Rasulullah SAW. Boleh ya tuan-tuan sekalian, siapa yang nak tinggalkan komen, setiap pembelian adalah pemberian. Boleh tak bagi air mani Ustazah dah macam menggeletar. Subhanallah. Setiap pembelian adalah pemberian. Anda boleh terus masukkan buku ni dalam website dan juga dalam Shopee. Siapa yang ada terus masukkan sebab biasanya orang akan terus order. Terus masukkan dan kita akan post segera. Kami dah berhubung dengan pembekal ni, tuan-puan sekalian, pembekal buku ni kita dah berhubung, kita dah nak ambil. Masya Allah, muslimin-muslimat, encik suami datang menjadi penyelamat. Terima kasih encik suami. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sedap rupanya, patutlah laku. Faragelo Gold. Minuman koktel campur-campur buah-buahan. Ni memang kita ambil imported Arab ni. Tapi dia tak manis, dia rasa buah. Yang ni boleh post ke yang ni? Ada orang order? Jual online? Dia kena sejuk je kan? Ke dia boleh tak sejuk? Takut pecah? Takut pecah. Ya, pecah. Kita sisir elok-elok, pecah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik, kira risau tu kalau Ustazah nak jual juga online. Boleh cari kat kedai Arab ya. Minta maaf ya, saya minum depan orang ramai. Dah lah tak ajak kan? Jemput minum. Bismillah. Saya ni kadang-kadang dia datang macam hypo gitu. Dia jadi macam menggeletar. Dia dah lapar kan? Okey, tuan-puan dan puan-puan sekalian. Jadi, insya-Allah 30 hari satu kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau siapa yang nak buku ni, terus boleh WhatsApp kita. Share nombor WhatsApp. Macam biasa. Tim tolong masukkan segera dalam website, dalam Shopee. Okey, baiklah. Kalau buku dewasa, Ustazah, buku dewasa ada tak? Dek, cuba bagi semua. Daripada yang paling tebal sampai yang nipis. Okey, ni paling tebal. Kenali Rasulullah SAW. Ya Allah, yang ni harga dia RM89. Kenali Rasulullah, Rasul kita Muhammad menyingkap. Ini adalah Telaga Biru. Subhanallah, huraian lengkap dengan gambar, dengan apa. Ini tebal sangat, saya tak tahulah. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, ia sangatlah berbaloi dengan kulit tebal, hardcover dengan... Ni dia A4 ya. Nampak tak kebesarannya? Nampak tak? Besar-besar dia. Okey, ini kan saiz normal. Dia macam ni. Nampak tak perbezaan tu? Saya cuma nak tunjuk je ni. Yang ni kita belum lah. Kita bukanlah kata nak jual. Tapi kalau siapa yang nak, kita boleh cari. Yang ni tuan-puan sekalian. Tengok. Colourful, gambar, cerita. Semualah daripada tim Telaga Biru. Dr. Zahazan. Okey, lepas tu kan antara bukunya. Ini saya tunjuk kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Asyama'il Muhammadiyah. Saya tahu ini buku antara yang sangat glamour lah. Syama'il Muhammadiyah. Mungkin dah ramai yang ada. Kemudian kita ada buku Muhammad Rasul Terakhir Dr. Rohaidi Al-Jauhari. Subhanallah, ini keluaran Masrid Sinan Berhad. Cantik kan? Okey, lepas tu adik buku lain dulu. Biografi Rasulullah SAW. Ini buku yang antara yang ringan sikit, Masrid. Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Subhanallah, ini antara buku rujukan saya lah bila baca tentang bab sirah Nabi. Buku ni pun saya boleh katakan sangat best. Buku ni hanya RM38 saja. Tuan-puan sekalian, siapa yang mengatakan dia cinta Nabi tapi di rumahnya tak ada buku sirah, ayat-ayat kasar. Tapi bukanlah saya sebab nak paksa beli buku. Soalannya kita ni berdusta mencintai Nabi. Faham tak maksud saya? Ada orang kata, saya minat ikan. Saya memang minat ikan. Saya memang obses dengan ikan. Lepas tu kita tanya ada akuarium, pelihara ikan. Tak ada, saya minat je. Kalau dia kata dia minat ikan, tapi dia tak ada pelihara ikan, kan pelik sound tu. Sound, fikiran kita rasa pelik. Cakap tu macam ada ikan. Saya sayang kucing, saya memang suka sangat kucing. Saya memang kucing, saya sangat suka. Berapa ekor kucing? Tak ada, saya tak ada pelihara kucing.
saya minat. Maksudnya, minat, suka dia diiringi sekian-sekian. Oh, saya suka pinggan mangkuk korek. Oh, saya memang suka korek. Saya, oh, memang ada korek. Oh, tak ada. Suka saja-saja je. Tapi saya tak beli korek. Itu contoh kan. Oh, saya suka handbag gini-gini. Oh, saya suka ni. Mesti suka tu disusuli. Kita sebut mencintai Nabi. Tapi sangat malu. Kita mencintai Nabi, tak belajar mengenali Nabi. Maka seolahnya kita ucapan cinta itu dusta. Ucapan cinta itu pura-pura. Kalau benar kita mencintai Nabi, istilah bahasa Melayu kita sebut apa? Tak kenal maka tak cinta. Mustahil untuk jatuh cinta kalau tak kenal. Macam mana kalau orang kata, oh saya suka makan burger. Memang suka. Oh saya suka makan burger. Memang selalu makan burger? Tak pernah makan tapi suka. Biasanya orang yang suka makan ni dia dah pernah rasa. Ui sedap burger tu bla 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 lah disebut. Dia punya sos, dia punya ni. Sebab dia dah pernah rasa. Sebab dia dah kenal burger tu macam mana. Dia dah kenal. Contohlah kan kalau saya cerita. Saya kan tok nyuk. Kan kita tok nyuk. Apa tok nyuk tu? Gini, kalau orang Terengganu kan. Atuk, lepas tu moyang. Kami panggil tok nyang. Atuk, tok nyang ni, atuk, datuk lah. Atas pada datuk, tok nyang. Lepas tu tok nyuk. Tok nyuk atas lagi. Tok nyek. Atas lagi. Jangan salah faham monyet pula ya. Tok nyuk, tok nyek atas lagi. Kalau saya cerita, saya kata, rindulah dekat tok nyek, dekat tok nyuk. Minta maaf ya kalau macam pelik sikit. Rindulah kat tok nyuk. Rindunya dalam nak jumpa. Lepas tu mungkin orang pelik. Sempat ke dengan tok nyuk? Maksudnya atas daripada moyang sempat? Tak sempat. Kenal ke? Tak. Nama pun tak tahu. Lepas tu macam mana boleh sayang, boleh rindu? Saja-saja je. Maksudnya tak kenal maka tak cinta, tuan-puan sekalian. Tak kenal maka tak cinta. Memang benar pepatah tu. Dan bila kita kenal Nabi Muhammad SAW, barulah kita jatuh cinta. Baca sirah, baca perjuangan Nabi dalam perang tu, dalam perang ni. Ya Allah sedihnya, kejap mengalir, kejap ni dan sebagainya. Tuan-puan dia minta sekalian, sebab itu soalahnya, siapa yang berkata dia cinta Nabi, dia kasih Nabi tapi tak kenal Nabi, dusta ke cinta yang benar? Macam mana nak jatuh cinta kalau tak kenal? Jadi sekurang-kurangnya wajib. Ni bukan sebab saya nak jual buku. Ustazah pandai ya nak menjual buku. Macam-macam lah cara dia memujuk orang. Tahu apa saya tak beli buku dengan saya, dengan galeri Ustazah Asmat pun tak ada masalah. Beli je mana-mana buku. Tapi soalnya saya nak sebut, wajib dalam rumah kita perlu ada buku sirah Nabi. Wajib ada buku sirah Nabi. Untuk kita, suami isteri dan juga anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang kita bimbang hari ini, anak-anak kita lebih kenal siapa? Orang bukan Islam. Lebih kenal watak-watak anime. Lebih kenal watak-watak artis K-pop. Yang tu dia kenal. Kan? Warna kegemaran, tarikh lahir apa semua. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian. Bukan tanya anak, tanya mak anak tu. Bapa anak pun tak tahu kalau tanya sikit-sikit pasal sirah Nabi contoh kan. Isi Nabi berapa orang ya? Nabi hijrah umur berapa ya? Nabi wafat masa umur berapa tu mungkin ramai yang tahulah. Nabi duduk di Mekah berapa tahun ya? Di Madinah berapa tahun ya? Isi Nabi yang pertama dan yang terakhir siapa ya? Nabi mengetuai perang, berapa perang ya? Yang Nabi gigi tu perang apa ya? Anak Nabi sebenarnya berapa orang ya? Contoh macam tu lah kan. Tuan-puan yang minta sekian. Okey. Lepas tu yang terakhir insya-Allah yang kita akan jual di sini, tuan-puan dimati Allah sekalian, yang kami akan betul-betul jual secara bukan yang ni. Tapi Ensiklopedia Akhlak Nabi pun sebenarnya sangatlah best buku ni. Ensiklopedia Akhlak Nabi daripada Telaga Biru RM75. Kulit tebal pun bergambar. Buku ni pun memang sangatlah ni. Tetapi ia lebih kepada akhlak. Ada satu buku lagi tu yang bawah RM50. Saya nak jual buku bawah RM50 dan insya-Allah tak ada kat sini, Dan yang paling hot seller kita dekat ni adalah 3 buku ni. Asam Garam Kehidupan Nabi SAW. Dia buku yang pertama, warna purple ni adalah lebih kepada bagaimana Rasulullah menguruskan konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga, salah faham dengan isteri, bagaimana kebijaksanaan Nabi. Kemudian buku yang kedua lebih kepada bagaimana romantik Nabi, kisah-kisah romantik Nabi. Saya bila baca buku-buku ni, 3 buku ni,
Kejap nangis, kejap ketawa. Lucu juga Nabi SAW. Kadang rasa macam, ya Allah, sweetnya Nabi. Tapi ada waktunya menangis bila tengok sabarnya Nabi dengan isteri. Sabarnya Nabi dengan anak-anak. Sabarnya Nabi dengan menantu. Sabarnya Nabi dengan cucu. Kan? Macam-macam lah. Dan ini buku warna kuning ni, tuan-puan sekalian. Dan insya-Allah, combo, kalau siapa yang beli sempena Maulidur Rasul, jimat RM RM10. Combo 3 ni, tuan-puan sekalian. Kalau ikutkan harga dia, kalau 3 berapa? Tak. Kamu pun tak tahu. Tengok. 100. Ustazah nak sebut dah 100. Macam mana kamu orang galeri tak ingat? Ini basic tau. Kamu duduk hari-hari jual buku, jual duduk kat galeri, sebelum ni duduk tampal dah. Tengok Ustazah bebel kan? Bebel-bebel sayang tuan-puan sekalian. Kita kan, bos ni lain sikit kot kan? Ingat. 3 buku ni 100, tapi sempena bulan Maulidur Rasul, 3 buku ini jimat RM10 jadi RM90 saja. Buku tebal ya tuan-puan sekalian. Warna kuning ni meriahnya rumah tangga Nabi SAW. Ada kisah Nabi dengan menantu, semua kisah. Itu yang menariknya, semua kisah. Seronok baca. Budak-budak pun boleh baca, menarik. Buku yang warna kuning ni, budak-budak suka insya-Allah. Orang tua pun suka, saya pun suka. Kisah Nabi dengan cucu. Cucu ramai ya. Dengan cucu. Lepas tu kisah Nabi dengan, termasuklah cucu, subhanallah, termasuklah anak-anak daripada isteri-isteri janda tu. Sorry sebut janda. Maksudnya Nabi kan kahwin banyak janda, menyawatkan janda yang dah ada anak. Okey, tuan-puan sekalian. Nabi dengan anak tiri. Kisah Nabi dengan anak tiri. Anak Ummu Salamah kecil-kecil. Nabi didik sampai besar. Kemudian kisah Nabi dengan menantu, dengan mertua, dengan sepupu. Ini meriahnya rumah tangga Nabi. Dia berkenaan dengan rumah Rasulullah dengan keluarga yang lebih besar. 3 buku ni tuan-puan sekalian, sempena bulan Maulidur Rasul. Tak start lagi ni, sehari 2 ni. Sabar ya. Start terus lah. Start terus je lah. Alang-alang kita dah sebut ni. 3 buku ni RM90 saja. Jatuh RM30. Sebenarnya 100. Kalau ikut harga asal dia ya. 3 ni adalah 100, tapi jimat RM10 jadi RM90 saja. Ustazah mana paling best? Saya tak boleh kata mana best, semua best. Buku yang pertama, bagaimana Rasulullah menguruskan konflik. Tuan-puan sekalian, menguruskan konflik ni, kita jadi tak terfikir tau. Apa yang kita lalui sama dengan Nabi lalui. Bang, kita sama. Sebab itu Allah utuskan Nabi ni di kalangan manusia biasa. Dan Nabi melalui proses biasa. Kehilangan isteri, ada konflik, isteri tinggikan suara, salah faham, datang curiga. Bagaimana Nabi pujuk isteri, bagaimana isteri pula pujuk Nabi. Nabi ada sisi manusia biasa seperti kita. Sebenarnya ada rasa sedih, sakit, marah. Ada pulaukan isteri. Kan? Ada didik isteri dengan gini. Ni, buku ni. Ya, yang kata nak Singapura. Ustazah nak 3 buku. Terus bagi nombor phone. Pin nombor telefon dan kedai Shopee. Ya, ramai yang nak. Suatu Ustazah minta kamu handle Instagram. Macam ni, FB saya tak risau. Instagram ni kesian. Singapura pun boleh. Saya nak buku combo. Ramai yang nak combo. Combo 3 RM90. Tuan-puan sekalian. Ya, ini sangat-sangat special. Yang ni bak romantik ni. Warna merah ni. Kita akan senyum-senyum, gelak-gelak. Bagaimana kisah Nabi dengan para isteri bermesra. Benda-benda yang boleh kita amalkan seharian. Tuan-puan sekalian. Kan Nabi antaranya kongsi burus gigi. Kita tahu tu. Kalau Nabi sikat rambut isteri sikat rambut Nabi. Kita rasa benda tu macam biasa. Tetapi bila buat sunnah Nabi, ada barakah. Bila buat sunnah Nabi, adanya rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Itulah keistimewaannya. Apabila kita buat sunnah Nabi, kita duk tengok Mak Saleh, romantik. Tengok orang tu romantik. Tetapi sebenarnya, manusia paling romantik Nabi Muhammad SAW. Dan romantik yang kita buat ikut cara Nabi, dapat barakah pertolongan Allah rumah tangga kita. Rahmah, mawaddah, wasakinah. Sekarang pukul berapa dah ni, Dek? 6.35. Okey. Dan pasal buku, itu sebenarnya petang ni promo kepada dalam bulan Rabiul Awal, yang kita namakan bulan Maulidur Rasul, setiap hari saya akan berkongsi satu kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Satu hari, mungkin ambil masa lebih kurang 15 minit, 20 minit, tak lebih 30 minit. Ada slot khas cinta Nabi. Saya buat di FB dengan IG lah. Ini bukan jemputan TV ke apa kan. Tapi ini inisiatif sendiri. Nanti kita akan share poster. Pukul berapa setiap hari ada slot khas cinta Nabi. Saya akan berkongsi kisah Nabi Muhammad SAW
Mungkin 1-2 kisah untuk setiap slot. 30 minit cinta Nabi. Kau orang marah pula guna istilah cinta Nabi. Ingat tak dulu kita buat nama apa dah dulu? Tahun lepas. Dia ada istilah dia. Ada shortcut. Bismillah. Ada shortcut nanti kita share. Sedap nampak saya minum air. Nanti kita share ya. Ada shortcut dia tu. Kita share semula. Kita buat setiap hari 30 minit saja. Kalau yang lepas saya nak buat daripada awal lahir membesar-besar. Saya tak buat sirah lah. Saya pick up mana-mana kisah 30 minit untuk mencintai Nabi. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat, jom-jom. Sekarang ni saya nak unboxing. Ada pemberian daripada sahabat. Lepas tu ada juga pemberian untuk kerja amal. Jadi biasalah Ustazah suka menyelit gitu. Sebelum menyelit, mari kita round ni. Dek, dia orang takut tak percaya ini adalah galeri. Okey, buat daripada jauh. Ustazah nak buktikan. Ya, saya berada di galeri. Tak payah cabut. Dek, awak pegang gitu je. Cuma pusing je. Okey, sekejap. Kita nak habis dah ni. Sekejap je lagi, insya-Allah. Okey. Betul di galeri. Galeri Ustazah Asma memang cantik. Subhanallah. Kita memang upah idea. Kena jauh. Biar nampak suasana galeri. Ini bunga dia orang bagi. Alhamdulillah. Bukanlah cantik sangat. Alhamdulillah, syukur. Ada pihak yang buat ID. Nak dulu lain galeri kita. Kedai biasa saja. Kan? Lepas tu Alhamdulillah ada rezeki. Kita pun ubah, naik, upgrade. Jadi suasana galeri ni, ia akan sama seluruh Malaysia. Sekarang ni, peringkat awal yang kita akan buka. Galeri adalah di Terengganu bulan 10. Mungkin hujung bulan 10 akan launching. Tapi kita tengok sesuai ke tak dengan suasana COVID ni kan. Dia akan kekalkan sama. Ada daun-daun macam ni. Tengok daun. Tunjuk daun, nak minum air, kesian orang. Tengok. Ada banyak pokok-pokok daun. Warna tema sama. Kan? Macam tu. Okey, jom. Tapi orang Terengganu dia suka hijau tau. Jadi sofa di Terengganu warna hijau. Inilah buku-buku Al-Quranul Karim. Banyak pilihan Al-Quranul Karim. Semua tuan pasangan boleh pergi galeriuah.com website. Tapi ramai juga yang komen di website. Banyak yang tak ada berbanding Shopee. Faham tak? Sebenarnya kena letak sama. Sebab ada yang kata Ustazah, sebab ada orang dia tak nak support Shopee. Sebab dia rasa Shopee ni bukan mengkayakan non-Muslim. Faham tak? Shopee tu adalah bukan milik. Dia ada menyumbang sekian-sekian. Jadi ada orang tak nak Shopee, dia suka website. Tapi dia kata barang di website tak sama banyak dengan Shopee. Kita punya akaun Shopee, Galeri UAH. Cari je Shopee Galeri UAH. Kalau tak ada, pergi ke website pun kita ada galeriuah.com. Jadi okey ya. Ya, dengar je tim. Okey, ini buku. Kita ada jubah yang special. Lepas tu kita ada, kenapa? Dekat sangat ni, jauh sikit pun tak apa. Kita ada mini jubah, kita ada jubah plain yang ini baru siap ke? Ya ni lah. Tengok kan warna. Cantiknya ni biru ni. Kain yang sejuk sangat tuan-puan sekalian. Dan payah nak ni. Ini kain cotton high quality. Dia panggil kain apa? Nak sebut. Tapi high quality, nampak tak ni? Ini piping ni payah ni. Ni warna hitam ni. Harganya tuan-puan sekalian. Hari tu ada les kan? Sekarang dah tak ada les. RM95. Normal price RM95. Normal size. 95. Oh, baru Ustazah faham. Ya, 95. Okey, ini pun sama. Tiba tengok ni. Tapi lepas ni, piping ni limited edition dah. Sebab tukang jahit kata Ustazah payah piping. Kadang tu nak kena buka balik. Bukan pasang paip air tu ya. Tapi paip tu. Okey, kita ada macam-macam pilihan. Ya ni kan ada tak dalam Shopee, dalam website ada? Kaftan. Ada kaftan. Okey. Lepas tu kita ada jubah yang macam ni kan. Saya pun ada satu ni, tengok Ini memang kain yang kita beli sendiri. Kain yang berkualiti. Nama apa dah kain ni? Paloma. Okey. Macam itulah. Skirt. Dah sudah orang tengok ni. Okey, dah. Kita jalan-jalan je. Okey. Bila sampai sini boleh ambil gambar dekat sini. Lepas tu Assalamualaikum. Puan Jana, inilah kaunter kita, ada jute bag. Nanti kan kita nak buat jute bag yang lebih cantik tau. Ustazah tengok jute bag orang lain cantik-cantik. Yang orang bagi kat Ustazah kan. Yang cantik lah. Kita buat cantik lagi. Gitu. Okey, subhanallah. Ya Allah, handsome-nya siapa ni? Assalamualaikum, cik. Assalamualaikum. Siapa ni? Saya
follower Ustazah. Oh, follower. Tapi Encik ni macam buka kotak ni. Nama siapa Encik? Nama saya Tengku Fazli. Tengku Fazli, Masya Allah. Dah lama follow saya? Dah Berapa lama dah? 16 tahun. 16 tahun. Saya baru je 3 tahun ni ceramah macam dikenal. Dah lama. Masya Allah. Selama 16 tahun tu Encik berada di mana? Sini sikit. Encik macam takut saya. Di sebelah Ustazah lah. Masya Allah, subhanallah. Dekat hati Ustazah. Dekat hati. Gelak. Okey, Encik tak boleh sangat ni sweet-sweet ni kan. Sia ni. Okey, jom. Kena cepat-cepat. Ha? Cut bahagian sweet tu. Okey, cut. Okey. Ni sejadah tuan-puan sekalian. Sebenarnya kita memang duduk. Ni sejadah, nampak tak? Sejadah glitter ni. Sejadah. Dek, boleh tak tolong buka-buka Ustazah nak tengok awak hampa. Nanti kita ni. Tengok warna hijau ni kan. Ni warna hijau kan. Ya Allah, sejadah. Tengok ni. Gebu sangat. Sejadah ni memang saya cari sendiri. Saya sebenarnya nak yang simple. Tak nak ada gangguan sangat ketika solat. Dan ada yang beli, datang kan dia terus beli banyak. Bagi adik-adik beradik lah. Buat hadiah hantaran lah. Kawan-kawan lah. Nampak tak belakang tu dia ada emas-emas sikit. Adik buat buka. Mari sini. Sebenarnya kan kalau orang cari sejadah bunga-bunga tu tak ada sangat. Okay, tengok. Letak je dik. Itu warna-warna lain. Ambil ni warna merah ni juga. Lepas tu ini glitter ni. Kan. Glitter ni warna hijau je tinggal Yang warna tu tak ambil. Macam laku tak ambil Ataupun dia dah tak ada. Oh, dah tak ada. Ini memang istimewa sungguh lah. Mungkin orang buat hantaran kahwin ke, tunang ke, hadiah birthday ke. Walaupun dia glitter, tapi dia tak rasa glitter tu kasar-kasar tu. Nampak tak? Dia tak keluar. Masya Allah. Okey. Tapi kan sejadah ni memang kalau boleh kita nak macam simple, nice. Okey. Tengok ni kan. Warna hijau ni. Dia kosong, tak ada corak. Kalau saya memang suka yang plain macam ni. Dia nampak macam kosong. Tapi tu apa sebab bila dekat kita boleh nampak dia ada corak dia. Islamik, corak Islamik tu. Boleh nampak kan ketebalan dia, kegebuan dia. Masya Allah. Okey. Lepas tu ada warna macam, ini purple gelap Blue black. Oh, blue black. Okey, terbalik. Ustazah nak tu. Tak, yang Kaabah. Okey, subhanallah. Yang Kaabah tebal tuan-puan sekalian, tebal. Harga dia berapa yang Kaabah ni? Kenapa Kaabah ni RM75? Kaabah ni RM75 tuan-puan sekalian. RM75. Masya Allah. Kalau orang tahu material, orang yang datang dia tahu kenapa ni tebal, nampak sama dengan yang tadi tu ketebalan dia. Macam ni boleh nampak kan ketebalan tu kan? Okey. Cantik sangat. Masya Allah. Lepas tu kan kita ada, okey, ini warna coklat. Mungkin yang suka warna coklat. Dia kan kalau yang macam kurang laku, kita tak payah ambil tau. Faham ya? Kita tak payah repeat lah. Kita repeat yang laku. Okey, ini yang ada bunga halus je, kecil-kecil. Simple, halus. Ini nama sejadah apa? Mimbar. Masya Allah. Okey, dah. Dan sejadah. Hari tu kan ada orang yang nak kurta ni, yang tahu tak? Tapi sebab dia kata tak ada respon. Okey, tuan-puan sekalian, memang kita tengok. Terima kasih Encik dah tolong buka. Ini daripada siapa? Syarikat. Syarikat. Mungkin ni untuk asnaf kot. Ya. Terima kasih banyak yang selalu post sebab mereka ni yang tahu yang kita ni ada gerobok asnaf sebelah tu yang selalu bagi bantuan kepada fakir miskin asnaf. Jadi ada yang postkan garam. Terima kasih banyak Encik. Subhanallah. Kemudian kita tengok yang ni daripada siapa? Dah terkeluar dah. Ke memang dekat luar? Oh ya. Mungkin dia hantar by hand ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati hidupmu. Jazakillah khair Ustazah atas segala ilmu diberikan kepada ummah. Kami doakan dengan bertambahnya umur Ustazah seiring dengan bertambahnya pahalamu di sisi Allah. Doakan kami juga supaya diberikan ketenangan, keimanan dan semoga menjadi muslimah yang baik. Jika dipilih antara martabat pendidik, sungguh UAH ialah murabi kami kerana melalui ilmu kami dapat mengenal Rabb kami. Allahu Akbar. Mendalamnya doa kami agar murabi Masya Allah. Allahu Akbar. Saya segan sebenarnya. Memang tak layak nak dipanggil
murabbi ke, guru ke dan sebagainya. Terima kasih kerana membeli. Masya Allah. Ini apa ya? Subhanallah. Ustaz tolong pasang. Ni. Ni kan. Cuba try pasang. Nanti kita tunjuk kat sana. Dia ni. Dia keluar cahaya tu. Daripada ni. Masya Allah. Terima kasih banyak. Okey, yang ni dah. Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam ada untuk anak-anak ni. Daripada, terima kasih banyak. Daripada Syukrina binti Abu Bakar. Nantikan nombor-nombor orang bagi ni. WhatsApp sekejap kata Ustazah dah terima dan Ustazah ucap terima kasih. Moga Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Syukrina binti Abu Bakar. Subhanallah. Apa pemberian Syukrina? Ni. Masya Allah, cantiknya. Mungkin dia jual kot. Ismi Atikah. Seronok ni anak-anak dapat ni. Mari kita share nombor dia. Mana cik yang ni tadi? Betul lah dia. Kan marah pula. Tak boleh kan share nombor orang kan? Tak tahu dijual ke tak. Tengok. Ini buatan tangan ni. Nampak tak jahitan tangan ni? Tampal-tampal Ismi Atikah. Lepas tu Maisarah. Masya Allah Maisarah. Beg Maisarah. Masya Allah. Cantiknya Maisarah. Lepas tu Asma Harun ada. Dan istimewanya yang Asma Harun. Encik tahu tak ada sesuatu dalam ni? Jeng. Orang ingat emas lah tu. Apa emas? Subhanallah, marker. Dia tahu saya banyak guna marker sebab tulis-tulis kan. Masya Allah. Betul lah saya buat ni beg marker. Asma Harun ada. Subhanallah. Lepas tu ada sahabat dunia akhirat. Masya Allah. Ini orangnya. Istimewanya. Ada gambar saya, ada gambar beliau. Ya Allah, istimewanya. Syukrina pencil case. Ya, ada. Mungkin dia jual. FB Syukrina pencil case. Tuan puan sekalian. Pergi ke FB Syukrina pencil case. Dek. Syukrina pencil case. Masya Allah, tulisannya cantik. Sudiakan Ustaz menjadi sahabat saya dunia akhirat. Terima kasih atas perkongsian ilmu yang Ustazah curah buat kami tanpa jemu. Teruskan perjalanan dakwah Ustazah. Kami sesi mendoakan kejayaan Ustazah, insyaAllah. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Semoga persahabatan kita Puan Syukrina, kan, kekanda Syukrina, adinda Syukrina dan semua para wanita, anda adalah sahabat dunia akhirat saya. Sudilah kiranya bersahabat dengan saya. Moga kita sama-sama berkumpul di syurga. Sangat indah sahabat dunia akhirat. Tengok. Sahabat, andai daku tiada dalam syurga, maka cari dan tariklah daku dari neraka. Allahu Akbar. Sama juga, saya pun mengharap perkara yang sama. Sahabat, jika saya tidak ada di syurga, tolong tarik saya daripada neraka. Kalaulah ketika itu saya sedang menghala ke neraka, tolonglah ingat kenangan kita bersama di dunia, di dalam taman syurga yang sementara, iaitu di majlis ilmu yang kita sama-sama menyemai rasa cinta. Subhanallah, sangat indah. Jadi memang buat istimewa. Masya Allah. Semua ni. Okay. Very special. Subhanallah. Okay, ini ada daripada happy birthday. Saya sebenarnya kan hari tu saya dah minum Sisfair punya ni. Yang Sisfair punya ni memang sedap. Kak Shin bagi. Lepas tu saya dah minum sekali. Memang sedap, saya duk minum. Encik, itu apa dia? Itu? Itu sekalinya sama. Oh, sama. Dia bagi dua. Ini nak buka. Okey. Assalamualaikum sana herwah Ustazah. Semoga Allah kurniakan kebaikan buat Ustazah di dunia serta di akhirat. Semoga Allah sediakan tempat buat Ustazah sebagai bidadari syurga yang abadi, insyaAllah. Intan Nur Fatihah. Encik, bidadari ya, insyaAllah ya, saya ya. Encik nak bidadari lain ke? Encik boring tak jumpa saya balik? Tak ya? Okey. Intan Nur Fatihah. Sebab live kan dia terpaksa. Tak ada pilihan. Intan Nur Fatihah. Terima kasih banyak. Okey. Subhanallah. Dek. Masya Allah. Dia nak suruh Ustazah masak. Wits. Daripada siapa? Subhanallah, from Kim telefon QM Karina. Terima kasih banyak Puan Karina. Daripada Perak, Tanjung Piandang. Terima kasih banyak. Masya Allah. Bagi apa ni, kuali. Ni mahal ni kuali ni. Wallahualam. Hari tu kan memang siap ada sodek. Balik ni kena masak ya. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Kenapa dah lama tak masak ya?
Kenapa kuat sangat? Alhamdulillah. Saya masak kan cik kan. Jangan ni. Kena jaga maruah saya tahu dia kalian ramai. Saya masak tak cik? Masak. Ini daripada Masya Allah Light Home. Kita tak tahu siapa yang bagi. Tapi dia bagi lampu. Wah. Bukan lampu. Lampu? Blender kecil. Alah comelnya. Masak lagi lah. Suruh masak lagi. Encik ni jangan kuat sangat sebut. Masak. Okey. Subhanallah. Blender comel. Nanti kita cuba. Okey. Ini apa pula? Ini pisau. Suruh masak lagi. Thank you for supporting my small business. Masya Allah. Ni daripada siapa ni? Encik. Daripada Rohana Hana Nuraisha, Taman PD Airport Dixon. Terima kasih sahabat Rohana Hana. Masya Allah. Okey. Ini mungkin beliau kot. Tapi tak ada nama. Tak apa. Nuraisha ada juga macam-macam ya. Nuraisha ada. Miracle 2-way cake powder. Exclusive brightening deodorant. Brightening apa ni? Deodorant. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak di atas pemberian ni. Okey. Encik cepat encik dah lewat. Okey. Ini apa ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Pemberian sahabat-sahabat ni. Kan? Saya berkongsi dengan ramai orang. Jangan risau. Kalau orang kata Ustazah banyak lah hadiah Ustazah. Okey. Nurul Izzati binti Jaafar. Terima kasih banyak. Perumahan Taman Seri. Terima kasih banyak Pak Nur Izzati binti Jaafar. Okey. Masya Allah. Eye care oil. Encik cuba buka ni. Macam special. Wah banyaknya. Dia bagi. Suka ni anak-anak ni. Ini apa ni? Snow cap. Selembutnya. Nanti kan kamu try tengok ya. Kain dia sejuk. Snow cap ni. Snow cap kan panggil? Cuba nanti kamu rasa. Kalau okey kan boleh hubungi dia. Kotlah dia boleh jadi pembekal kan. Contoh. Okey. Ada surat cinta. Assalamualaikum Ustazah. UA Zaiti sedekahkan minyak zaitun luaran sahaja dan ina untuk Ustazah. Tolong doakan bisnes Zaiti terus maju. Doakan juga keluarga Zaiti dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan berkat. Doakan juga keluarga Zaiti bahagia ke akhir hayat. Doakan Zaiti jadi wanita, ibu dan isteri yang solehah serta berjaya dunia akhirat. Alahai comel. PS minyak zaitun untuk penggunaan luaran saja. Zaiti pembekal minyak zaitun sesuai untuk mengurut dan berbekam sesuai digunakan sisi keluarga. Ni. Eye care oil. Masya Allah. Minyak zaitun. Sesuai untuk mengurut dan berbekam. Okey. Ya Allah comelnya. Dia punya packaging dia. Dan ringan sebab ni. Plastik. Nampak tak? Kuning minyak zaitun tu. InsyaAllah kita doakan supaya perniagaan berjalan. Ada 30 juzuk. Natural extraction. Masya Allah. Okey. Ini apa ni encik suami? Itu ada. Ada. Subhanallah. Okey. Sana hebat Ustazah Asma. Ya Rahman Ya Rahim berkatilah Ustazah Asma. Amin. Panjangkan usianya dalam taat. Moga sentiasa dalam pelukan taufik dan hidayahmu ya Rabb. Teruskan berjuang dan sebaiknya. Dengan sebaiknya dan teruskan istiqamah dan setiap perkara kebaikan. Moga Allah redha. Terima kasih Ustazah atas setiap lontaran kata-kata hikmah, teguran juga nasihat. Moga Allah sentiasa ikhlas. Aras Network Kasturi Kijang asli grade premium. Boleh cari ni ya. Kasturi Kijang grade premium. Kita buka. Kasturi Kijang grade premium. Ramai orang yang ni beramal dengan kasturi. Okey, minyak kasturi kita tahu satu minyak yang mana boleh menjadi semacam ikhtiar lah. Ikhtiar kita daripada gangguan jin, syaitan, sihir dan sebagainya. Okey, kita boleh tengok. Kasturi Kijang asli grade premium. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini memang sesuai buat hadiah lah sebab kan. Tengok dia punya kotak. Memang special kan? Sweet gift. Okey. Ini daripada siapa ni? Daripada Hijrah Nature Sender. Nature Herbs. Okey. Kita boleh tengok. Apa ni encik suami? Nano human. Besar. Dia punya ni lah. Air dalam tu. Tak jadi boleh tak rumah boleh. Maksudnya jimat lah sikit. Jimat lah maksud saya rasa. Ya. Dia okey. Kill
Kita tak tahu kan ada ni. Halal. Ada logo halal lagi. K99 bakteria eco friendly. Satu organik. Organik. 100% organik. Nanoteknologi. Oh. Masuk dalam USB. USB. Lepas tu. Nanti ni. Tu apa sekian saya tak buat paid review. Jangan Ustazah ni magi-magi buat paid review lah tu orang bayar. Tak, saya tak bayar. Tak ada. Saya cuma bantulah kan. Sahabat-sahabat mungkin boleh cari nano humidifier. Humidifier. Biar nampak kelas gitu. Okey, Hijrah Orga. Boleh cari. Terima kasih banyak. Saya akan guna. InsyaAllah balik ni tunggu pasang. Kan? Ya, biasalah udara masuk ke rumah kita kan macam-macam. Okey, kepada Ustazah Asma. Dek, pukul apa sekarang ni? Poli ni. Ni apa ni? Pukul 7 dah. Itu last dah tu. Oh, ini apa Encik? Nak kopi. Oh, okey. Macam mana saya nak buka? Oh, tak buka ni. So, Encik buka daripada siapa ni? Kepada Ustazah Asma. Oh, dia tak post ni. Terima kasih Kasum Sulaiman daripada Segamat Johor. Terima kasih banyak. Masya Allah. Belum tentu kopi ni. Bukan. Sebab tu saya rasa sebab ringan. Tolong buka sekejap Ustaz. Okey. Misteri. Okey. Kosong. Misteri. Kejap. Okey, panjangnya surat. Masya Allah. Salam persahabatan. Wah, ya Allah, indahnya. Moga Ustaz sudi menerima saya sebagai sahabat dunia dan akhirat. Saya sayang Ustazah kerana Allah dan Rasulullah. Moga Ustazah sentiasa sihat. Saya Kasum Sulaiman dari Segamat Johor. Seorang guru pencen bersatu bujang. Pernah menghantar mesej ke Masjid Besar tapi tidak mendapat jawapan. Alhamdulillah dengan duit pencen dan sedikit simpanan. Saya berusaha untuk beristiqamah menginfak, wakaf, sedekah sekadar yang mampu. Doakan supaya saya istiqamah. Masya Allah. Kemudian beliau tinggalkan berapa soalan? 1, 2. Ustazah maklumkan penerimaan. Okey, tengok. Dia minta kita maklumkan penerimaan. Tolong hubungi ya. Nombor telefon dan kata saya dah terima. Dan insyaAllah saya akan jawab soalan ni. Sebab kita dah ada nombor phone. So nanti bagi kat tim pendidikan kita akan jawab soalan Puan Kasum. Saya sudi bersahabat. Saya sangat suka bersahabat. Masya Allah. Ini hadiah daripada Puan Kasum. Masya Allah. Kita tengok. Allahu Akbar. Memang misteri kan. Tadi kita nampak kotak apa? Tak. Dalam kopi ada kotak. Ada kotak power bank. Dalam kotak power bank ada kotak lagi. Saya dah nampak. Saya nampak macam bagul. Subhanallah. Okey, last. Masya Allah. Ini memang ramai orang tahu saya suka pokok ni. Boleh nampak dalam galeri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Happy belated birthday Ustazah. Saya ingin semoga sihat. Sekian, Malina Ahmad Subanjaya. Nanti dah buka kotak Ustazah betulkan dan godek kelopak kutuman bunga tu ya. Takut semua. Terima kasih banyak Malina Ahmad. I love you so much. I love you all so much. Ustaz, keluarkan Ustaz. Jom. Sebab dia pesan nanti Ustazah kena buka-buka. Asyik baik saya dapat sambut. Okey. Itulah. Oh, okey. Nanti kita kena baca elok-elok pokok-pokok ni. Kita kena buka. Ya, betul. Kita akan buka ni. Lepas tu kita pun kena kembang-kembangkan. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Ni yang tadi kita dah pasang. Masya Allah. Specialnya. Encik. Siap. Ada ni. Nama Ustazah Asma Harun. Oh, boleh tempah macam ni ya. Ustazah Asma Harun. Boleh jadi perhiasan kan Ustazah Asma Harun. Nampak tak tu? Ini ada tulisan Subhanallah. Lampu tidur. Betul lah lampu tidur. Tak terfikir pula. Okey, Subhanallah. Nampak tak? Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Sekian. Selesai. Topo sekian. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ni pasal air zam-zam tu dah ada balik. Sebab hari tu terputus, sekarang air zam-zam dah ada balik. Tunjuk air zam-zam. Nanti tak apalah, kamu jalan je ya. Kamu cabut sana. Cabut air.
Ada ni nak bawa balik nanti dulu. Semua balik. Semua kot. Sebab tak ada apa ni. Lama tu